فاعل والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم ila akhir ayat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada di bulan Ramadan dan kita masih lagi diberi rezeki oleh Allah, diberi nafas, diberi kesihatan untuk berada di rumah Allah pada malam ini insya-Allah. Pada bulan Ramadan ini, mudah-mudahan dalam bulan yang berkat ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesihatan, diberi kebahagiaan dan diberi kenikmatan yang melimpah-limpah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya diberi tajuk 5 perkara yang perlu disebut-sebut. 5 perkara yang perlu disebut-sebut sebagaimana yang Allah firmankan tadi. Qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashu'un. Yang pertama sekali, kita berjaya. Allah kata dalam ayatnya, kita berjaya, semuanya berjayalah orang-orang yang beriman itu. Alladhina hum fi salatihim khashu'un, orang-orang yang solatnya dengan khusyuk. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Saya nak sebut sini bahawa yang pertama sekali kita kena selalu sebut nama-nama Allah. Ya, tuan-tuan, puan-puan, kalau kita berada di taman yang indah ini, saya rasa di Taman Pelangi 2 ni, dia adik kepada Taman Pelangi 1. Saya Taman Pelangi 1, tuan-tuan. Dah lama saya di sana. Dan saya dah lama di Semih. Tuan Haji apa tadi yang disebut. Saya di Semih ni tahun 1997, tuan-tuan. Saya masuk sini ibarat kata jim bertendang tempat ni. Saya masuk 97 dulu macam bandar komunis. Masuk 97 saya masuk sini di menyewa dekat Taman Liu Piao. Nama pun dah pelik dah, Taman Liu Piao kat sana. Dan di sana saya mulalah kehidupan saya di Selangor ni, balik kepada Sabah. Nak sebutnya di sini bahawa kita ni sentiasa kena menyebut nama-nama Allah. Orang yang membantu kita tu boleh kita sebut, tapi berpada-pada. Orang yang membantu, orang yang hebat, yang terutama yang ada ke depan ni, tak payah sebut-sebut pun tak apa sebenarnya. Yang perlu kita sebut ialah nama-nama Allah, selalu kita sebut. Kita tahu orang itu banyak menyumbang kepada kita, banyak menyumbang kepada surau khususnya yang ni. Dan ada yang bagi 1 juta, ada 1 juta. Mungkin ada kot tuan Imam 1 juta ada, tapi di Masjid Bandar Tasik Kusuma insya-Allah akan bakal nanti. 1 juta, 2 juta, sebut boleh untuk pengajaran. Tapi yang utamanya kita sebut ialah sebut nama Allah. Dengan mengucap, kita kadang-kadang kita makan je, kita sebut Alhamdulillah. Kita tak sebut pun nikmat-nikmat yang Allah yang telah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita ni nikmat banyak. Allah berikan kesihatan. Kita ni, kalau kita hidup ni, kalau kita dah pegang benda tu ataupun kita masih ada lagi, kita tidak menghargai. Kita ada ayah, kita ada ibu, dan kita masih sihat. Dan apabila kita sakit, apabila mak ayah kita dah tiada, barulah kita rasa benda tu sangat berharga bagi kita. Dan itulah juga kita perlu sebut Alhamdulillah, mengucapkan Alhamdulillah, syukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Syukur, kerana kalau kita bersyukur itu Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Dan kita kufur itu, ingatlah bahawa azab Allah itu maha pedih, amat pedih sekali. Tuan-tuan, puan-puan, minta Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaitan antara kejayaan kita, sebutan kita, ucapan kita, dan perkataan-perkataan kita yang kita nak sebut, kita nak ucapkan, dan kita nak type di dalam WhatsApp, dalam grup Telegram, apa-apalah, IG ke semua tu, kita kena fikir apa kesannya dan apa baiknya dan apa buruknya. Jadi tuan-tuan, sekarang ni banyak bergaduh, banyak bergaduh di WhatsApp, banyak bergaduh di Telegram. Di surau sendiri sekalipun, ahli AJK, ahli Jemaah pun ada yang bergaduh, tuan-tuan. Saya dapat satu berita, satu cerita, zaman lama dah cerita ni. Terhantarlah satu video lucah ke dalam grup surau. Na'udzubillah min zalik. Terhantar. Memang terhantar. Apabila terhantar, memang ada lah dalam telefon dia ataupun dalam handphone dia tu adalah video tersebut. Jadi tuan-tuan, puan-puan, berhati-hatilah kita semasa berkomunikasi ataupun semasa kita berhubung dalam WhatsApp ataupun dalam Telegram, tuan-tuan. Yang keduanya, perkara yang perlu kita sebut-sebut ialah perkara akhirat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis
Rasulullah menyebut, qala Rasulullah SAW an Abdullah bin Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah SAW akhadha Rasulullah bimankibi. Rasulullah pegang bahu sahabat Rasulullah dengan menyeru, dengan menyebut, dengan bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di atas muka bumi ini ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, ataupun pengembara. Kita ni tuan-tuan, kita ni sebagai pengembara, seorang perantau. Kalau kita nak pergi ke Johor, kita nak pergi Sungai Petani, kita nak pergi Alustar, kita tu perantau, kita berhenti di RNR. Di situ kita ambil bekalan, berhenti bekalan, rehat. Dan kita di atas muka bumi ini pula kita nak sambut, kita nak buat, kita nak himpun banyak-banyak bekalan untuk dibawa ke akhirat. Selama mana saat kita berada di atas muka bumi ini. Saya tengok tuan-tuan semua di depan saya ni semua muda-muda lagi. Terutama yang depan ni mungkin sama bayar dengan saya dah. Ya, sama bayar dengan saya dah pencen. Saya pun dekat-dekat nak pencen dah ni. Tinggal 8 tahun lagi insya-Allah akan pencen. Dan anak-anak pun dah Allah bagi rezeki, ada sikit lah anak dalam 7 orang, insya-Allah mudah-mudahan ke-7-7-nya belajar lagi. Dan itulah rezeki yang Allah bagi kepada kita, dan jagalah dan kita berilah ilmu yang secukupnya kepada anak-anaknya sebagai bekalan kita di akhirat. Sebab kita tinggalkan anak-anak yang soleh yang mendoakan kita nanti. Tuan-tuan, satu masa kita berada di katil, kita tak boleh bergerak tuan-tuan. Dan itulah bekalan kita, itulah harapan kita untuk jaga kita. Ya, yang berada di surau ini, percayalah, ingat balik kata-kata saya, suatu masa kita akan berada di katil dalam keadaan kita tak boleh bergerak, ataupun dalam keadaan kita yang tak boleh nak buat apa-apa. Pada masa itu kita perlukan sangat-sangat yang dikatakan bekalan untuk kita bawa ke akhirat nanti. Kita selalu menyebut akhirat, jangan kita mengutamakan dunia. Betul, dunia ni sebagai jambatan, dan di dunia ni kita nak cari bekalan-bekalan sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Kun fid dunya, jadilah kamu di atas muka bumi ini ka'annaka gharibun, sebagai seorang perantau ataupun sebagai seorang pengembara tuan-tuan. Dan carilah sebanyak-banyaknya, dan penuhilah dengan amalan-amalan zikir, penuhilah amalan-amalan yang baik pada bulan Ramadan ini ya tuan-tuan, puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga dalam ayat walladzina hum fi salatihim khashun, jadikan orang berjaya tu nak bawa ke akhirat nanti. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, semasa kita berkomunikasi, semasa kita bergaul dengan sahabat-sahabat kita, dengan kawan-kawan kita, dengan jiran-jiran kita, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, kita tinggalkanlah perkara yang lawa, yang sia-sia itu. Apa perkara yang sia-sia? Duduk lepak-lepak, ya, buat sambil-sambil tengok WhatsApp tu, tengok benda-benda yang tak elok. Ya tuan-tuan, umur kita macam ni pun mungkin ada benda-benda macam tu akan terlintas di handphone kita, dan akan melintas benda-benda yang tak elok di depan kita. Kalau kita layan, maknanya kita telah tidak mengabaikan, kita telah mengabaikan ayat yang sebagaimana disuruhkan tadi, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Allah sebut juga dah, kita dah dekat-dekat nak raya ni, jaga walladzina hum lizakati fa'ilun. Kita keluarkan zakat itu sebagai penamat untuk kita berpuasa, sebagai kalau kita lumba lari, kita lari ni, dia sebagai tali ribbon untuk kita sampai ke penamatnya. Jadi setiap kita ingatlah bahawa zakat fitrah itu kena bayar tuan-tuan. Ya, bayar zakat fitrah. Ingatan untuk diri saya juga. Saya pun belum bayar lagi ni, ingatan untuk diri saya terutamanya. Bayar zakat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Tuan-tuan, di bulan puasa, bulan Ramadan yang al-mubarak ini juga Allah pesan kepada kita, walladzina hum li furujihim hafizun. Jaga maruah kita. Ya, jaga maruah, jaga kedudukan kita sebagai ahli surau ni kena jaga tuan-tuan, puan-puan, ya. Kita sebagai AJK, kita sebagai pengurusi, saya nak lupa nak raikan pengurusi kita Tuan Ustaz Fauzi, sahabat saya Tuan Fauzi, dan juga AJK semua. Tuan-tuan, jaga maruah kita sebagai orang Islam. Ya, kita kadang-kadang anak-anak kita, jiran-jiran kita ataupun anak-anak muda kita tengok
Dia berbuka puasa, menyegerakan berbuka puasa. Memang sunat, tapi kalau dah azan asar berbuka itu bukan menyegerakan tu. Ya, azan zuhur dah berbuka puasa. Disebut lagi sekarang masuklah waktu berbuka puasa bagi orang-orang yang tak puasa. Sebut lagi tak puasa. Yang tu tuan-tuan, yang tu kita kena tegur, tanggungjawab kita. Kalau kita tak mampu, itu sebab ada hadis menyebut marra'a minkum munkaran, sekiranya kamu melihat perkara-perkara yang mungkar, falyughayyirhu biyadihi, tegahkan ataupun cegahlah dengan tangan. Kuasa yang ada pada kita, kita sebagai mak, sebagai ayah, sebagai pemimpin, kullukum ra'in tu, sebagai pemimpin, sama ada pemimpin di surau, pemimpin di rumah, pemimpin di taman, kalau kita melihat suatu kemungkaran tu, kita kena tegur. Ya, kena tegur. Tengok berpuasa ataupun berbuka puasa berjemaah, sebut cantik iftar jama'i berjemaah, tapi waktu zuhur berbuka puasa depan, itu dah masuk bab-bab yang boleh membatalkan iman. Sebab apa? Sebab kita mempersendakan agama. Bukan kita lah yang berbuka puasa, itulah yang tak puasa itu. Dia boleh membatalkan iman. Membatalkan iman melalui perbuatan kita mempersendakan agama. Allah menyebut wadalil ladzina takhadhu dinahum la'iban walahwa. Allah, kalau orang yang mempersendakan agama ni, Allah tempatkan ataupun lahum syarabun min hamim, bagi mereka itu diberi minum air panas yang menggelegak, wa adzabun alim, dan azab yang sangat pedih di akhirat kelak, tuan-tuan puan-puan yang minta Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, kita kena ingat mati. Ya, kita kena ingat mati. Kita sampai pukul 10 sampai 10 minit, 20 minit je kan tuan-tuan, bukan 2 jam. Kalau 2 jam memang naik kasut dan kepala, selipar akan bertubi-tubi datang ke depan. Ya tuan-tuan, dan yang ketiganya, kita kena ingat mati. Kita ni, ya, kita hidup 63 tahun, 60 tahun, 70 tahun tu dah bonus, 80 tahun dah bonus. Seminggu masa PKP itu saya balik, nenek saya meninggal, umur dia 94 tahun. Dia meninggal sakit 3 hari, 4 hari sakit, tapi dalam keadaan 94 tahun Allah bagi rezeki dia boleh baca Quran dengan baik, telinga boleh dengar dengan baik, mata boleh melihat dengan baik. Allah bagi rezeki 94 tahun. Dan kita hidup biasanya 60-70 tahun tu dah tak sihat dah. Sakit sana, sakit sini, kencing semua ada. Kencing masam, kencing manis, kencing masin, darah tinggi, darah rendah, darah sedang, semua dah ada dah. Ya tuan-tuan, kita kena selalu menyebut bahawa kita kena ingat mati. Ingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita ni mati tuan-tuan. Dan bekalan yang kita nak bawa mati itu, apa bekalan kita ni lah. Semasa kita hidup ni, kalau kita beli rumah dulu, zaman kita beli rumah dulu, harga sini mungkin dalam 200,000. Lalu di Pelangi dulu, saya ambil contoh di Pelangi satu, saya beli dulu 139,000, dan sekarang dah setengah juta. Kita kata setengah juta itu, sekarang kita nak kembali kepada 139,000 dulu, dah tak dapat dah. Sama juga apabila kita berada dalam kubur di alam barzah tu, kita dah tak dapat kembali. Walaupun kita meraya-rayu dengan Allah, ya Allah aku nak kembali, aku nak bagi sedekah balik, tak dapat dah tuan-tuan puan-puan, tak boleh nak kembali. Jadi kita kena ingat mati. Bekalan kita nak bawa ni, kita kena bawa bekalan yang banyak-banyak ke akhirat. Kita kena bawa bekalan solat, bekalan sedekah, bekalan anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Itulah bekalan. Dan bekalan ilmu yang kita sampaikan ini ke tuan-tuan, kalau dah jadi ingatan tuan-tuan, dah jadi bahan untuk tuan-tuan sampaikan kepada yang lain, dia jadi MLN, dia akan jadi berantai-rantai pahala itu. Jangan buat dosa yang berantai-rantai, tapi kita nak pahala yang berantai-rantai. Ya Allah, insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan. Dan yang keempatnya tuan-tuan, yang saya nak sebut ialah 5 perkara tadi. Yang keempatnya, jangan berbangga-bangga sangat kelebihan diri. Ilmu yang kita ada, kita duduk di depan ni, ilmu ada sikit-sikit. Nak banding dengan tuan-tuan, mungkin tuan lebih banyak. Ya, nak sikit-sikit ni kita jangan bangga diri kita, nak buat baik itu, nak buat baik ini. Surau ni aku buat, benda ni aku buat, tak payah nak tonjolkan kelebihan-kelebihan kita. Sebenarnya kalau kita tonjol kelebihan itu, dia menampakkan diri kita sebagai riak tuan-tuan. Riak ni syirik khafi. Syirik khafi tuan-tuan, riak bangga diri, berbangga-bangga dengan apa yang kita ada, berbangga-bangga, ujub, sum'ah, berbangga-bangga dengan kita ada, berbangga-bangga yang kita buat baik.
anak-anak kita bangga dengan orang lain, sebut anak kita ni UKM, UPM, USPD ni, pusat serenti ni, macam kita sebut bangga dengan anak tuan-tuan. Tak boleh, jangan kita duk sebut-sebut. Ya, semua itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang kita ada, Allah bagi ni sedikit saja ilmu yang kita ada, Allah bagi. Dan yang terakhir ya tuan-tuan, sebelum saya mengakhiri santai Ramadan Imam santai Ramadan. Imam baca alhamdulillah, kita rasa macam sejuk, tak rasa macam cepat sangat lalu. Tapi kalau di biasanya 2 jam, kalau di Mekah tu 2 jam 45 minit tu rasa sekejap saja. Solat tarawih, bacaan yang sangat baik, insya-Allah. Mudah-mudahan berkekalan kita di surau ini, ya. Nak buat 8 ke buat 20 di An-Nur di Pelangi Sembilan itu 20, tapi 8 semua hilang. 8 semua hilang. Jadi itu pulanglah masing-masing. Dia memang fitrah dia gitu. Dan dah jadi kebiasaan dah. Dia tak macam bola ni saat-saat akhir di final tu dia makin ramai. 2-30 ribu masuk stadium tu makin ramai. Tapi kita ni di final ni makin sikit. Ya, di akhirnya tinggal imam dengan Bilal saja. Bila Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu, dia sendiri je. Ada satu surah lah mungkin kat sini, mungkin di Afrika ataupun Timor Leste, mana dah mungkin. Yang kat sini semua alhamdulillah baik-baik semua. Yang kelima, yang terakhir tuan-tuan, kita jangan nampak keaiban orang lain. Aib orang lain nampak, tunjuk itu, tunjuk ini. Imam ni baca pendek sangat, baca pendek pun tak boleh. Imam ni baca lambat sangat, lambat pun tak boleh. Panjang pun tak boleh. Imam baca tu qul huwallahu tu potong 4. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, Allah yang ke Allahu samad, Allahu akbar. Nak pendeknya solat tarawih, nak ceritanya pun tak kena juga. Baca panjang Allah bersipin pun tak kena juga. Nampak sangat aib orang lain. Jiran kita pakai kereta besar, pakai tu pun tak kena. Beli perabot baru pun tak kena. Kita ni nampak aib orang lain, sedangkan aib sendiri kita tak nampak tuan-tuan. Jadi kelima perkara ni kita perlu sebut. 2 di ujungnya jangan duk sebut-sebut. Ya, kita anak ramai, anak hebat-hebat, anak kita ada kereta besar, ada rumah besar, hebat-hebat, jadi menteri itu, menteri ini, menteri kanan, menteri tandas, menteri macam-macam menteri ada. Kita jangan sebut-sebut. Itu semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, masa pun dah tak mengizinkan kita. Ya, tuan-tuan, mudah-mudahan kita doakan Allah memberkati kita semua dalam bulan Ramadan ini, dan Allah hidupkan kita ataupun panjangkan usia kita dalam taat, dalam sihat. Mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan, menghabiskan Ramadan pada tahun ini dan sampai Ramadan seterusnya mudah-mudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.